Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, so bersama Hana pagi ni di platform IG, Instagram Airai Hijrah. Okay, so sebelum Hana mulakan, insyaAllah Hana nak ajak ramai-ramai untuk subscribe kita punya YouTube channel Airai Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Okay, boleh follow juga kita punya Instagram Airai Hijrah Global Sdn Bhd. Right, dan kita punya Telegram Airai Hijrah Global Sdn Bhd. Okay, so insyaAllah dekat platform-platform tu kita akan share banyak lagi info dan juga promo-promo terkini. Okay, so tanpa membuang masa, insyaAllah nak share lagi. Okay, pada hari ini tajuk kita adalah adab pelajar, iaitu mencari manfaat di mana pun berada. Okay, so sebagai pelajar kita perlu mencari manfaat di mana pun berada. Okay, so beberapa hari yang lepas Hana dah share kan, Hana dah share beberapa adab pelajar yang kita boleh ikut, yang kita boleh amalkan. Okay, yang pertama adalah soalnya just sebutlah poin-poin dia. Okay, yang pertama adalah membersihkan hati. Okay, membersihkan hati dan mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk dan perangai yang tercela. Okay, yang kedua, so sebagai pelajar kita perlu bersihkan hati kita kan, bersihkan hati kita dan kosongkan jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk dan perangai-perangai yang tak elok. So barulah ilmu tu kan, ilmu tu adalah cahaya. So barulah cahaya tu akan masuk ke dalam hati kita. Right. Yang kedua adalah kita punya niat. Okay, berniat menuntut ilmu kerana Allah semata-mata. Okay, berniat menuntut ilmu kerana Allah semata-mata. So yang kedua adalah niat kita adalah penting kan. Innamal a'malu binniyat kan. Apa-apa yang kita belajar kan, niat kita adalah semata-mata kerana Allah. Okay, yang ketiga adab pelajar adalah untuk kita kurangkan hubungan dengan masalah-masalah keduniaan. Okay, so bila kita bawa dunia dalam hati kita, susah untuk ilmu tu, okay, susah untuk ilmu tu masuk ke dalam hati kita. Waalaikumsalam Rafi Husin. Okay, yang keempat. Yang keempat, kita punya adab yang Hana pernah share dulu adalah untuk kita mengamalkan, sebagai seorang pelajar, untuk kita amalkan sikap rendah diri, tawaduk dan menerima ilmu yang diajari oleh guru serta berkhidmat kepada guru. Okay, so untuk ilmu tu mudah kan, lekat pada kita. Okay, antaranya kita perlu bersikap rendah diri, untuk kita bertawaduk, untuk kita terima ilmu kan yang telah diajar oleh guru kita, dan untuk kita berkhidmat kepada guru kita. Okay, alright. Yang kelima, okay, yang nak share lah kan, share lebih mendalam lagi pada hari ini adalah mencari manfaat. Okay, satu adab pelajar adalah mencari manfaat di mana pun berada. Okay, so sebelum tu Ana baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alright, okay, so adab yang kelima adalah mencari manfaat di mana pun berada. Okay, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya ilmu itu sebab tercapainya keselamatan dan kebahagiaan. Okay, sesungguhnya ilmu itu sebab tercapainya keselamatan dan kebahagiaan. Okay, sesiapa
yang ingin melepaskan diri dari terkaman binatang buas sudah tentu tidak akan membeza-bezakan sama ada yang menunjukkan jalan kepadanya itu orang yang terkenal ataupun tidak. Okay. So dia bagi perumpamaan dekat sini. Contoh, kita nak terkena terkaman binatang buas kan. So untuk melepaskan diri, kita tak membezakan orang yang nak selamatkan kita tu orang yang kita kenal ataupun tidak kan. So terkaman kebuasan api neraka kepada orang yang jahil adalah lebih dahsyat daripada terkaman dan sengatan seluruh binatang buas. Okay. So dia bagi perumpamaan kat sini, terkaman kebuasan api neraka. So terkaman api neraka tu kepada orang yang jahil adalah lebih dahsyat, okay, daripada terkaman atau sengatan binatang buas tadi. Maka hikmah atau ilmu itu adalah suatu yang telah hilang dari tangan orang mukmin yang harus dikutip di mana saja dia menemui dan harus diikat dengan suatu pemberian bagi orang yang telah memimpinnya kepada jalan tersebut. Okay, Sahana ulang semula. Maka hikmah atau ilmu itu adalah suatu yang telah hilang dari tangan orang mukmin. So apa Imam Ghazali berkata kan, hikmah dengan ilmu tu yang sesuatu yang telah hilang kan dari tangan orang mukmin yang harus dikutip di mana saja dia menemuinya dan harus diikat dengan suatu pemberian bagi orang yang telah memimpinnya kepada jalan tersebut. Okay, maksudnya dia nak katakan yang hikmah dengan ilmu tu sekarang dah hilang kan di tangan orang yang mukmin. Okay, orang mukmin. Okay, jadi bila kita kan sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, apabila kita jumpa je kan ilmu tu, kita jumpa hikmah kan, ia harus diikat. Okay, dia harus diikat. Maksudnya kita wajib untuk pegang ilmu dan hikmah tersebut. Okay, berkata Sayyidina Al-Imam Aidarus Ibn Umar Al-Habshi rahimahullah ta'ala, sepatutnya orang yang menuntut ilmu itu mengambil faedah ilmu dan mempelajari adab syar'i yang baik di mana sahaja dia mendapatkannya. Okay, so apa yang Sayyidina Imam kita, okay, Sayyidina Al-Imam Aidarus Ibnu Umar Al-Habshi rahimahullah ta'ala, sepatutnya orang yang menuntut ilmu kan, orang-orang yang menuntut ilmu ni mengambil faedah ilmu dan mempelajari adab syar'i. Okay, so sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pelajar, kita perlu ambil faedah daripada ilmu tersebut dan kita belajar lagi adab syar'i yang baik, okay, di mana sahaja dia mendapatkannya. Okay, so dia nak kata kat sini kan, Imam Sayyidina Al-Imam Aidarus Ibn Umar Al-Habshi rahimahullah ta'ala, dia nak kata kan, apa-apa ilmu yang kita pelajari, kita perlu ambil faedah daripada ilmu tersebut dan kita perlu belajar adab syar'i kan, dekat mana-mana pun kita dapat ilmu tersebut, dari mana pun kita dapat ilmu tersebut. Okay, sama ada dari orang yang dekat maupun orang yang jauh. Okay, tak kisahlah kita dapat ilmu tu daripada orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Okay, sama ada kita dapat ilmu tu daripada orang yang tinggi kedudukannya atau yang rendah kedudukannya. Okay, orang yang dikenali memiliki ilmu atau orang yang tersembunyi ilmunya. Okay, so tak kisah dari sesiapa pun kita dapat ilmu tersebut, kita belajar, kita terima ilmu, kita terima faedah ilmu tersebut. Okay, ini tak kisahlah ilmu agama ataupun ilmu keduniaan. Okay, contoh orang ni bukan orang yang belajar agama, tetapi dia pandai masak kan, dia pandai masak ataupun dia pandai menjahit. So kita belajar daripada mereka. So tak kisahlah kan daripada dia, apa orang kata, dia kedudukan ilmu dia bagaimana. Okay, tidak sepatutnya dia membelenggu dirinya dengan belenggu kebodohan dan kebiasaan serta menegah dirinya menimba ilmu dari orang yang tidak menjadi sebutan ramai. Okay, tidak terkenal ataupun tidak memiliki reputasi. Okay, maksudnya kita tak boleh stop diri kita daripada gain ilmu, daripada dapatkan ilmu kan, sebabkan kita tak jumpa orang yang popular kan. Contoh kita nak belajar tajwid lah, contoh kita nak belajar tajwid kan, lepas tu kita
kita belenggu ataupun kita duduk dalam keadaan kita tak tahu tajwid kan, sampai kita jumpa ustazah yang popular ataupun ustaz yang popular, ustaz yang kita tahu dia ni berilmu kan. Tidak perlu tunggu macam tu kan. Once kita dah tahu okay, dia ni belajar tajwid dulu, walaupun dia tak popular tapi it's okay, belajar juga dengan dia. Okay, tapi of course lah kita kena research, maksudnya kita kena tahu okay, dia ni belajar daripada mana, okay, dia ni cikgu dia siapa kan, sebab kita tak nak lah ada contoh ajaran sesat ke dan sebagainya. Okay, so kita tahu, sebab tu kita kena kenal siapa para guru kita. Okay, sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan ini adalah orang yang melakukan perbuatan ini maksudnya dia tunggu cikgu yang famous saja baru dia nak belajar kan, adalah termasuk dari kalangan orang yang jahil dan lalai. Okay, so orang yang dibelenggu dengan kebodohan ni, maksudnya dia nak belajar tajwid tapi dia tak belajar sebab dia tak jumpa ustaz ataupun cikgu-cikgu yang famous kan. So orang ni tergolong daripada orang yang jahil dan lalai, sebagaimana yang disebut dalam hadis, al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu ma wajadahal taqataha. Okay, hikmah adalah milik orang mukmin yang hilang, di mana sahaja dia mendapatinya, maka hendaklah dia mengutipnya. Okay, ia juga berdasarkan perkataan sebagian ahli hikmah, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Okay, lihatlah kepada apa yang dibicarakan dan jangan kamu lihat siapa yang berbicara. Satu apa orang kata quote ataupun kata-kata yang sangat berhikmah kan, daripada ahli hikmah. Dia kata apa? Unzur ila ma qala, lihatlah kepada apa yang dibicarakan. Okay, wala tanzur ila man qala, dan jangan kamu lihat siapa yang berbicara. Faham tak apa maksud dia? Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Okay, lihatlah kepada apa yang dibicarakan dan jangan kamu lihat siapa yang berbicara kan. Macam contoh macam Hana lah, jangan tengok siapa yang berbicara, tengok apa yang hendak dibicarakan. So Hana nak bicarakan adab belajar, tengok yang tu, jangan tengok siapa yang dibicarakan. Okay, alright, so diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah bahawa pada suatu ketika Ali Zain Al-Abidin Ibn Husain radhiyallahu anhu pergi ke tempat Zaid Ibn Aslam rahimallahu ta'ala dan duduk di hadapannya. Okay, so sahabat Ali Zain Abidin Ibn Husain radhiyallahu anhu ni, dia pergi ke tempat Zaid Ibn Aslam rahimallahu ta'ala. So dia pergi, yang Ali Zain ni, dia pergi kepada Zaid Ibn Aslam, dia duduk di hadapan Zaid Ibn Aslam. Maka dikatakan kepadanya, kamu adalah pemimpin manusia dan orang yang paling mulia. Kamu datang kepada si hamba ini dan duduk di hadapannya. Beliau menjawab. Okay, so Ali Zain Al-Abidin Ibn Husain ni, dia duduk pergi kepada Zaid Ibn Aslam rahimahullah ta'ala, dan Zaid Ibn Aslam kata apa? Kamu adalah pemimpin manusia dan orang yang paling mulia. Maksudnya jadinya Ali Zain Al-Abidin Ibn Husain ni adalah apa? Zaid kata yang dia ni pemimpin manusia dan orang yang paling mulia. Tapi kamu datang kepada si hamba ni, maksudnya kamu datang kepada aku, Zaid Ibn Aslam ni, dan duduk di hadapan aku kan. Lepas tu Ali Zain Al-Abidin Ibn Husain radhiyallahu anhu ni berkata, ilmu itu diikuti di mana sahaja ia berada dan diambil daripada siapa pun juga. So nak katakan kedudukan Ali Zain Al-Abidin Ibn Husain radhiyallahu anhu ni adalah tinggi daripada Zaid Ibn Aslam. Okay, tapi dia masih duduk di hadapan Ali Zain ni masih duduk di depan Zaid Ibn Aslam ni dan menuntut ilmu daripada beliau. Okay, so apa yang Zaid Ibn Aslam yang tu yang
Okay, Ali Zain ni adalah kedudukan dia paling tinggi daripada Zaid. Okay, so Zaid kata Ali Zain berkata ilmu itu diikuti di mana sahaja ia berada dan diambil daripada siapa pun juga. Okay, Sayyidina. So nak kata kat sini apa? Maksudnya tak kisahlah siapa pun orang tersebut kan, walaupun contohlah seorang guru nak belajar dengan anak muridnya kan, contoh contohnya cikgu ni nak belajar dengan anak murid dia tentang apa, masakan ataupun tentang menjahit, tak ada masalah pun kan. Tapi of course kita kena hormat juga guru kita, bahawa dia adalah guru kita, right? Sayyidina Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad rahimallahu ta'ala berkata, tidak akan disingkap atau dibukakan suatu ilmu bagi seseorang hingga dia mencarinya dan meyakini bahawa dirinya kosong dari ilmu tersebut kerana gambaran-gambaran duniawi boleh mengurangkan gambaran-gambaran ukhrawi. Ini pun kata-kata hikmah yang sangat sedap oleh ulama kita. Nama dia adalah Sayyidina Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Okay, tidak akan dibukakan suatu ilmu, maksudnya kita tak akan dapat ilmu kan sampai kita sendiri cari, okay, sehingga seseorang itu mencarinya kan. Tidak akan disingkap atau dibukakan suatu ilmu bagi seseorang hingga dia mencarinya. Waalaikumsalam Pak Sidi Ayub. Okay, so kita ni tak akan dapat ilmu sehingga kita sendiri kan, jasad kita ni mencari ilmu tersebut dan meyakini, dan juga kita yakin bahawa diri kita ni kosong dari ilmu kerana apa? Kerana apa? Gambaran-gambaran duniawi, maksudnya apa yang kita, bila kita selalu fikir benda keduniaan, keduniawi ataupun keduniaan kan, maksudnya kita selalu fikir dunia saja kan, ia boleh mengurangkan gambaran-gambaran ukhrawi dalam kepala kita. Okay, jadi kurangkan kan, salah satu adab belajar adalah untuk kita kurangkan apa dia punya point kan. Satu adab pelajar yang Hana dah share pada hari itu adalah untuk kita kurangkan hubungan dengan masalah keduniaan. Okay, so pernah tak dengar orang cakap apa, kita kena anggap diri kita ni ibarat gelas yang kosong kan. Ibarat gelas yang kosong, bila kita nak belajar, kita bawa gelas yang kosong, maksudnya kita tak ada apa-apa pun, okay, untuk dibawa, untuk kita megah-megahkan dengan ilmu yang kita ada. Sebab ilmu yang kita ada ni sangat kecil kan. Ibarat apa, apa orang kata, ilmu yang kita tahu ni ibarat contoh kita bawa jarum pergi lautan kan. Kita bawa jarum pergi lautan, lepas tu kita letakkan jarum tu dekat dalam air kan, lepas tu few drops saja yang turun. So itulah ibarat kita punya nyawa, kita punya ilmu. Okay, InsyaAllah. Okay, so adab yang keenam adalah kita menjaga yang keenam, okay, salam pada Dina dah tak ada dah, InsyaAllah. Alright, point yang keenam. Okay, so kita dah habis point kelima tadi, untuk kita cari manfaat di mana pun kita berada. Yang keenam adalah untuk kita menjaga masa sebaik mungkin. So yang keenam adalah kita menjaga masa sebaik mungkin. Okay, so ni adalah adab seorang pelajar untuk kita jaga masa kita supaya tidak membuang masa. Okay, sebentar ya.
Okay. So adab yang keenam, okay, sebagai seorang pelajar, kita perlu menjaga masa sebaik mungkin. Okay, ini mungkin kepada kita kisahlah dia kita belajar online ke, ataupun kita belajar offline ke, ataupun kita belajar separuh masa ke, kan. Tadi kita seorang pelajar, okay. Sebagai penuntut ilmu, okay, sebagai seorang pelajar, penjagaan dan pembahagian masa amat perlu dititik beratkan. InsyaAllah Rafi Hussein Kinizana Kak Dina, InsyaAllah kalau Hana WhatsApp dia, kan, Hana akan InsyaAllah sampaikan salam. Okay, yang keenam tadi, sebagai penuntut ilmu ataupun sebagai penuntut ilmu, penjagaan dan pembahagian masa amat perlu dititik beratkan. So, kita kena ambil berat, kan. Sebagai seorang pelajar, kita kena ambil berat kita punya masa. Okay, pembahagian masa kita. Meninjau kehidupan ahli hadis, ahli tafsir dan ilmuwan Islam terdahulu. Okay, maksudnya pada zaman dahulu ahli hadis, kan, orang yang panjangkan hadis ni, kan, ahli tafsir dan ilmuwan Islam, kan, orang yang belajar tentang Islam. Tidak sedikit pun masa mereka yang terbuang, kan, sebabkan mereka punya effort, mereka punya sacrifice, kan, dia punya pengorbanan masa mereka, tidak membuang masa, kan. Sebab itulah sekarang ni kita masih dapat ilmu, kita masih dibekalkan ilmu agama, kan, dibekalkan ilmu ilmu matematik, kan, ilmu sains, kan. So bersyukur sangat kita. Tak perlu buat apa-apa je, belajar je. Tak perlu buat tak perlu karang kitab, tak perlu karang tulisan, kan. Semuanya dah tersedia ada. Sebab apa? Sebab para ahli hadis kita dulu, ahli tafsir kita dahulu, ilmuwan Islam kita dahulu, mereka sangat menitik beratkan masa mereka. Okay, itu yang perlu kita lakukan. Alright. Malah mereka begitu tamak dengan masa dan bekerja-kerja untuk mengambil faedah, bermuzakarah dan menghafaz ilmu, sehingga hari ini nama mereka menjadi sebutan dan kitab-kitab mereka menjadi rujukan penting umat Islam di seluruh dunia. Okay, so, kan, nak katakan mereka ni begitu tamak dengan masa, kan, nak bagi tahu yang mereka ni gunakan masa dengan betul adalah mereka tamak dengan masa. Okay, mereka bekerja-kerja, kan, mereka bekerja-kerja melawan-lawan untuk mengambil faedah daripada ilmu tersebut, kan. Mereka sempat bermuzakarah, kan, mereka menghafal ilmu tersebut, kan. Okay, maksudnya mereka tidak membuang masa. Okay, maksudnya mereka bermuzakarah. Muzakarah ni maksudnya mereka berbincang antara sama sendiri, kan, untuk mengambil faedah ilmu tersebut. Okay, dan mereka hafal ilmu tersebut sehingga hari ini, kan, nama mereka disebut-sebut oleh kita semua, kan. Kitab-kitab mereka menjadi rujukan untuk kita semua, kan. Contoh kita nak check apa-apa saja, kan, kita nak check tentang tentang isu, kita nak check tentang isu berpuasa, kita dah boleh buka buku saja dah dapat jawapan, kan. Ataupun kita nak check tentang isu apa lagi, isu Hana okey ke? Macam stuck lah. Okay, contoh kita nak tahu tentang isu berumah tangga, kita buka saja, kita dah tahu dah apa yang para ulama kita katakan tentang berumah tangga dan sebagainya. Okay, alright. Ibnu Abi Hatim Al-Razi rahimahullah ta'ala adalah salah seorang imam juga, pengarang kitab Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Okay, menyebut kisahnya ketika datang ke Mesir untuk menuntut hadis selepas bermusafir dari bandar Al-Ra'i yang sekarang ini terletak di selatan Iran, katanya. Okay, so Ibnu Abi Hatim Al-Razi rahimahullah ta'ala, dia ni seorang pengarang kitab. Okay, dia ni seorang pengarang kitab. So dia datang ke Mesir untuk menuntut hadis, kan. Selepas dia bermusafir, dia pergi ke Mesir untuk menuntut hadis.
Okay, dari satu bandar ni, which is nama bandar tu adalah Ar-Ra'i, yang sekarang ni sekarang ni kan bandar Ar-Ra'i ni dia terletak di selatan Iran. Okay, so apa yang dia kata, sepanjang 7 bulan berada di Mesir. Kan dia pergi ke Mesir untuk dia menuntut hadis, untuk dia belajar hadis. So sepanjang 7 bulan berada di Mesir, kami tidak pernah makan makanan yang berlauk. Allah Akbar. Tengok macam mana cara mereka zuhud pada zaman itu kan. Sekarang ni kita punya level zuhud tu dah lain. So kita boleh ikut mereka, tapi kita boleh ambil iktibar, okay, daripada kisah ini, okay. Sepanjang 7 bulan berada di Mesir, kami tidak pernah makan makanan yang berlauk. Tengok para ulama kita tak pernah makan makanan yang berlauk. Okay, pada waktu siang, kami hanya menghabiskan masa di dalam majlis masyayikh. Okay, masyayikh tu maksudnya kami hanya menghabiskan masa-masa kami ni di majlis-majlis agama kan. Okay, syekh maksudnya majlis-majlis para ustaz kan. So kita tengok apa yang kita buat waktu siang. Kan selalunya kita membuang masa, kita tengok phone dululah, ataupun lagi-lagi lockdown ni kan, phone sajalah manjang kan, ataupun kita bangun lewat. Manakala kita punya para ulama kan, mereka habiskan masa mereka untuk ke majlis-majlis agama. Manakala pada waktu malamnya kan, siang dia pergi ke majlis-majlis masyayikh, dan pada waktu malamnya kami menghabiskan masa dengan menulis dan membuat perbandingan di antara pendapat-pendapat ulama kan. So pada waktu siang dia hadir ke majlis, dan pada waktu malam mereka spend kan, mereka menghabiskan masa mereka untuk menulis kitab kan, dan juga mereka membuat perbandingan kan. Muzakarah tadi yang kata mereka membuat perbandingan di antara pendapat-pendapat ulama. So ulama-ulama kita tengok macam mana cara mereka nak tulis kitab sendiri, tapi mereka mengambil juga pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain. Okay? So nak tengok macam mana mereka punya silaturahim kan, tengok macam mana mereka punya silaturahim antara satu sama lain. Mereka berbincang, even nak buat kitab pun macam kita kan. Contohlah nak buat kitab, masa kita nak, kita saja kan yang tulis dalam kitab tu, kita tak terima pendapat orang lain. Okay, so nak tunjukkan cara macam mana mereka rendah diri, macam mana mereka tawaduk dengan ilmu yang mereka dapat. Okay, so pada suatu hari, okay, ni kisah yang sama kisah yang Ibnu Abi Al-Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. So pada suatu hari, saya dan seorang sahabat, so Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala dengan seorang sahabat, dia pergi menemui, so dia pergi jumpa seorang syekh. Apabila sampai ke rumahnya, kami meminta izin untuk menemuinya, tetapi kami diberitahu syekh tersebut sedang sakit. So faham kan, bila anda sebut syekh, maksudnya tu adalah guru, guru ataupun ustaz. So Ibnu Abi Al-Hatim ni dia pergi ke seorang rumah syekh ni kan, sebab nak jumpa dia. So dia pergi dengan seorang sahabatnya, tetapi ada orang kata yang syekh tersebut sedang sakit. Maka kami pun pulang. So mereka pun pulang lah sebab dengan syekh tu sakit kan. Dan dalam perjalanan kami ternampak ikan segar yang begitu menggiurkan. Maksudnya masa dia on the way balik tu, dia nampak ikan segar yang macam menggiurkan. Maksudnya mereka macam sedapnya tengok ikan segar tu. Lalu kami membelinya. So diorang ni beli ikan segar tu. Setelah meletakkannya di dalam rumah, kami menghadiri majlis salah seorang syekh hingga kami tidak berkesempatan untuk memasak ikan tersebut. So sebab apa tadi, yang sahabat dan juga Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ni dengan sahabatnya, bila dia jalan pulang daripada rumah syekh tersebut, dia ternampak seekor ikan segar. Jadi dia pun rasa nak beli. So diorang belilah ikan segar tu. Balik je, bila diorang letak ikan tersebut dekat rumah, diorang pun hadir ke majlis macam biasa. Maksudnya dia hadir ke majlis salah seorang syekh ni dengan biasa. Maksudnya dia dengar ilmu, dia belajar kan. Sampai dia tak sempat pun nak masak ikan tersebut yang dia dah beli tadi. Selepas selesai satu majlis ilmu kan, lepas selesai je satu majlis ilmu,
diikuti pula dengan majlis ilmu yang lain dan berterusan hingga 3 hari kan. Maksudnya lepas je majlis ilmu ada lagi majlis sampai 3 hari berturut-turut. Maka kami melihat warna ikan tersebut hampir-hampir berubah dan kami memakannya tanpa dimasak kerana tidak mempunyai masa untuk menggorengnya. Macam makan sushi dah kan. Macam makan sushi dah. Alright, so nak tunjukkan masa para ulama kita kan, mereka tak ada masa nak membuahkan kitab-kitab yang kita ada sekarang kan. Macam mana kalau kita tengok siapa yang dah pernah beli tafsir kan, siapa dah pernah beli tafsir, yang itulah masa-masa, itulah mereka yang mereka karangkan, yang mereka tafsirkan tentang sesebuah ayat kan. Kalau kita tengok tafsir, kitab-kitab tafsir, satu ayat tu dia rungkaikan, okay, apa maksud ayat pertama ni, yang kedua apa maksud ayat ni, okay, bukan terjemahan tau, tafsir. So inilah kerja-kerja para ulama kita. Ni tak termasuk lagi kitab tasawuf kan. Tasawuf tu maksudnya kitab penyucian hati kita, kitab fiqh, berapa ribu kitab fiqh yang kita ada dekat dunia ni kan. Kitab tasawuf, berapa kitab tasawuf kita ada dekat dunia ni. Ada yang menyediakan buku buku khulasah kan. Khulasah tu contoh buku-buku zikir kan. Berapa lama mereka menghabiskan masa mereka untuk create, untuk producekan buku-buku yang baik macam tu. Okay. Sebab tu kita kena hargai setiap apa yang kita belajar kan, setiap kitab tersebut. Okay, Ana rasa line macam tak okey sangat, tapi tak apa, Ana teruskan kan. So nak apa tak story Ana tadi kan. So dia ni pergi ke rumah Syekh and then dia balik. Selepas ke rumah Syekh, selepas dia letak je ikan tu dekat rumah kan, ikan yang dia beli tu dekat rumah, dia hadir ke majlis ilmu. Lepas tu dia hadir, lepas satu majlis ilmu terikut majlis-majlis yang lain sehingga 3 hari berturut-turut, sampai dia nampak warna ikan tu dah hampir berubah. Dia makan, mereka makan begitu saja tanpa menggorengnya, sebab diorang tahu tak cukup masa kan untuk mereka goreng kan. Macam kita masih lagi boleh buat apa, ikan masak tocu ke, ikan masak sambal ke. Okay, so sebab tu kita kena hargai guru-guru kita, yang kita kena hormat guru-guru kita, para ulama kita. Okay, tapi tak adalah nak cakap belajar tapi jangan goreng ikan, nanti salah faham pula. Sekarang ni nak tunjukkan je macam mana para sahabat kita sacrifice, berkorban untuk kita semua. Okay, alright. Syekh Tahir Al-Jazairi, okay, ni adalah kisah lain pula. Syekh Tahir Al-Jazairi rahimallahu ta'ala merupakan seorang penuntut ilmu yang sering berjaga malam. So ni adalah Syekh Tahir Al-Jazairi, adalah seorang ulama juga. Dia ni suka jaga malam. Okay, dia seorang student, dia seorang pelajar, dia suka berjaga malam. Okay. Beliau mengamalkan amalan meminum kopi untuk mengembalikan kecerdasan badannya. So ramai kan student sekarang bila nak segar minum kopi. Okay, so kita boleh ikut sunnah para ulama kita. Okay, untuk menjimatkan masa, beliau telah membuat kopi yang banyak untuk diminum selama seminggu. Bayangkan, dia buat kopi selama seminggu sebab dia nak jimatkan masa dia. So dia buat kopi sekali je lah dalam seminggu tu. Tak adalah setiap kali nak belajar kan, setiap kali nak ada kelas contohnya, dia buat kopi yang baru. Okay, tapi yang ulama ni Syekh Tahir Al-Jazairi rahimahullah, dia buat kopi dalam seminggu tu dia buat sekali saja untuk dia minum selama seminggu. Okay, semasa meminumnya, beliau akan meminum secepat yang mungkin supaya masa pembelajarannya tidak terbuang. Macam kita, apa yang kita buat? Buat kopi, relax kejap, tunggu kopi sejuk kejap, minum, hirup sedikit-sedikit kan, hirup sikit-sikit. Tapi ulama ni, Syekh ni, dia tak jadikan minum kopi ni macam apa, tea time dia ataupun coffee time dia. So dia minum dengan
dengan niat dia nak kecerdasan badan. So pada kita mungkin kita ada private class dengan ustazah ataupun ustaz kita kan, kita nak stay awake ataupun ada homework yang ustazah kita bagi, kita nak siapkan sebelum kelas, ataupun kita nak buat friend sabak tu, friend homework tu adalah kita siap sedia. Contoh nak bagi contoh kita sedang belajar satu kitab ni, kitab fiqh, kitab fiqah. Hari ni kita belajar muka surat 36 dengan 37 kan, kita belajar 36 dengan 7. Lepas tu kita nak buat front homework, maksudnya kita dah belajar 36, 37, maknanya kita buat lagi homework yang ke depan. Walaupun kita belajar lagi dengan ustazah atau ustaz, kita belajar, kita baca, kita go through muka surat 38, 39, 40. Okay, kita baca muka surat 38, 39, 40 supaya apa tahu, Hana pernah cuba banyak kali kan. Ini yang Hana lakukanlah dekat madrasah kan. Bila kita nak belajar kan, sebelum kita masuk kelas, untuk kelas seterusnya kita belajar dulu apa yang kita akan belajar pada hari tersebut. Okay, seriously Hana cakap, kita akan lebih faham, kita akan, ilmu tu senang masuk dekat dalam kepala kita. Sebab apa? Sebab kita dah ready dah. Okay, kita dah ready. Alright, hari ni akan belajar tentang tajuk ni. So kita dah ada idea dekat situ. Okay, sebab itulah mudahnya untuk ilmu tu akan masuk dalam kepala kita. Alright. Okay, so Syekh Tahir Al-Jazairi tadi yang saya cakap, dia seorang penuntut ilmu, dia sering berjaga malam. Okay, so dia akan mengamalkan meminum kopi untuk kecerdasan badan dia. Untuk dia jimatkan masa, dia akan buat kopi selama seminggu tu sekali saja. Okay, maksudnya dia akan buat dalam kuantiti yang banyak kan untuk dia minum. Okay, selama seminggu tu. Okay, semasa dia minum pula, dia akan minum cepat-cepat, dia tak akan buang masa sebab dia takut masa dia akan terbuang untuk pembelajaran dia. Okay, so apa lagi yang Syekh Tahir Al-Jazairi rahimahullah lakukan? Setiap kali keluar rumah, beliau pasti akan membawa bersamanya kitab kan. Setiap kali dia keluar rumah, dia akan bawa kitab dia ataupun kertas di dalam poketnya untuk dibaca, sehingga tiada langsung masanya yang akan berlalu tanpa faedah. So sebagai seorang pelajar kan, apa yang dia selalu lakukan adalah dia selalu bawa kitab dia selalu, ataupun kertas yang mungkin dia kena hafal ke apa, dia selalu membawakan alatan tersebut, buku tersebut ataupun kitab tersebut ke dalam poket dia kan, supaya dalam on the way tu dia tak buang masa untuk benda-benda yang tak berfaedah. Okay, apabila dinasihatkan supaya berehat dan mengambil angin di taman, so beliau akan segera teringat kata gurunya. Okay, so Syekh Tahir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, setiap kali dia dinasihatkan oleh orang lain untuk berehat ataupun untuk ambil angin, Syekh Tahir Al-Jazairi akan ingat apa yang guru-guru dia kata. So apa yang guru-guru dia kata, sesiapa yang mengambil cuti maka dia tidak mendapat hasil ataupun hasil ilmu tersebut. Okay, so setiap kali dia nak keluar ataupun dia rasa macam nak buang masa, dia rasa macam malas nak belajar, ataupun orang suruh Syekh Tahir ni untuk berehat ataupun untuk mengambil angin kan, dia ingat apa guru-guru dia kata. So apa yang guru-guru dia kata, sesiapa yang mengambil cuti daripada pembelajaran maka dia tidak mendapat hasil ilmu tersebut. Okay, so janganlah cuti banyak-banyak kan. Bila tengah sekolah tu jangan ambil cuti banyak-banyak. Okay, alright, so ni adalah kisah lain. Okay, kisah lain mengenai okay, Ubaid ibnu Ya'ish rahimahullah ta'ala makan dengan disuapkan oleh saudara perempuannya selama 30 tahun untuk menulis hadis. Okay, so ini adalah kisah Ubaid ibnu Ya'ish. Okay, Ubaid ibnu Ya'ish rahimahullah ta'ala, dia makan pun disuapkan oleh saudara perempuan dia selama berapa tahun? Selama 30 tahun. Sebab semasa dia sedang menulis hadis kan, sebab dia tak ada masa nanti makan, buang masa semua kan. So
Ubay Ibn Ya'ish ni dia makan disuapkan oleh saudara perempuan yang selama 30 tahun untuk menulis hadis. Okay? Berkata Ammar Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, adalah salah seorang ulama juga. Berkata Ammar Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, saya mendengar Ubay Ibn Ya'ish rahimahullah ta'ala berkata, selama 30 tahun aku tidak makan dengan tanganku sendiri. Pada waktu malam, saudara perempuanku menyuapkan aku makan sedangkan aku menulis hadis. Okay, so nak tunjuk bagaimana para ulama kita tak nak buang masa langsung sampai makan pun disuapkan. Sebab dia sebab nak tulis hadis kan. Mereka tak nak buang masa, sebab dengan membuang masa tu rasanya mereka boleh buat banyak lagi hadis-hadis kan. Mereka boleh tulis banyak lagi hadis, atau boleh mereka producekan ataupun tulis banyak lagi buku kan. So mereka rasa benda tu membuang masa. Okay, Okay, so sikit lagi insyaAllah. Sunnah telah memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang nilai masa. Okay, sunnah telah memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang nilai masa. Okay, sunnah pun dah hadis pun ada berkata tentang nilai masa. Okay, telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Tirmizi rahimahullah ta'ala, dan Ibnu Majah rahimahullah ta'ala daripada Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala berkata, dan Ibnu Majah rahimahullah ta'ala daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Nabi SAW katakan, ni'matanu maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal-firaq. Ni'matanu maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal-firaq. Dua nikmat yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia. So ni Nabi SAW dah cakap dalam hadis kan, dua nikmat yang kita sering sia-siakan oleh kebanyakan manusia ialah yang pertama nikmat sihat, dan yang kedua adalah nikmat kelapangan masa. So kita ni sebagai manusia kan, kita banyak lupa dua nikmat ni. Yang pertama adalah nikmat sihat, yang kedua adalah kelapangan masa kan. Semasa kita sedang sihat, kita lupa nikmat tu kan. Bila kita dah sakit baru kita ingat, ya Allah bestnya nikmat sihat, ya Allah nak sihat macam dulu kan. Bila kita kelapangan masa kan. Contoh, bila kita sedang busy kan, kita komplain penat, tapi kita lupa nikmat semasa kita ada kelapangan masa, semasa kita ada free time, kita lupa nikmat tersebut. Masa adalah satu nikmat yang agung dan kurniaan yang besar. Ia tidak diperolehi dan dimanfaatkan melainkan orang-orang yang tertentu dan ditaufikkan sahaja, sebagaimana yang disebut di dalam hadis. So masa dekat sini author ni dah beritahukan masa adalah satu nikmat yang agung, maksudnya nikmat yang besar. Ia tidak diperolehi dan dimanfaatkan melainkan orang-orang yang tertentu. Maksudnya hanya orang-orang yang terpilih saja yang dapat manfaatkan nikmat masa ni kan. Melainkan orang-orang yang tertentu dan ditaufikkan sahaja, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Sekiranya ulama terdahulu tidak menjaga masa kan, bayangkan ulama dulu tak jaga masa kan, dengan begitu ketat dan luar biasa, serta tidak sanggup menggadaikan masa mereka untuk umat Islam. So kita bayangkan ke ulama terdahulu kita ni, mereka tak pandai jaga masa, mereka tak sanggup nak korbankan masa mereka untuk umat Islam sekarang. Sudah pasti pada hari ini kita tidak dapat mempusakai ilmu-ilmu Islam sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunnah Al-Tirmizi, kitab Al-Muwatta dan kitab-kitab lain yang tersebar luas di dunia Islam. So bayangkan
kan. Ulama terdahulu mereka tak pandai bahagi masa mereka, mereka tak pandai adjust masa mereka, mereka tak pandai nak bahagikan kan masa apa yang mereka lakukan kan sepanjang sehari tu. Bayangkan kita tak akan dapat ilmu-ilmu yang kita dapat sekarang ni kan. So kita tahu solat tu macam mana, ataupun sunnah melakukan salat macam mana, nak rukuk macam mana, kita tak tahu semua tu kan. Kita nak berpuasa macam mana. So bayangkan ulama tak spend masa kan untuk kita umat sekarang ni kan. Kita akan dapat semua ilmu tu. Okay, sebab tu kita kena doakan kita punya para guru, kita kena doakan guru kepada guru-guru kita. So kita kena berterima kasih kepada mereka atas pengorbanan mereka. Okay, sekalipun pada hari ini kita dilengkari dengan pelbagai kemudahan canggih, sains dan teknologi, tetap juga masih belum tercipta kitab secanggih kitab-kitab mereka. Allahu Akbar kan. So walaupun kita dah ada Google kan, kita dah ada banyak website yang mengajar tentang Islam, yang mengajar tentang matematik, sains, yang mengajar tentang banyak resepi dalam Google sekarang kan. Okay, resepi tu tak termasuk lah. Yang anda cakap ni ilmu kan, ilmu sains ataupun tentang sunnah-sunnah, kitab tajwid kan dan sebagainya. Tapi tak boleh lawan dengan kitab-kitab mereka tulis dahulu. Okay, alright, itu sahaja insyaAllah. Okay, Ana harap semua dapat dapat sesuatu lah dari perkongsian Hana kan. Sebagai seorang student, apa yang kita boleh lakukan kan, ni adalah komen kan, untuk kita jaga, untuk kita manfaatkan masa kita sebaik mungkin kan. Bukanlah nanti dah almost exam kan, dah hampir-hampir nak exam baru kita nak belajar last minute kan dan sebagainya. Okay, so kita orang kata pulen je selagi mana boleh, selagi ada masa kita kan. Forget about the phones kan, forget about games kan. Ada tak kita dengar para ulama kita buang masa untuk main game ke kan? Para ulama kita sibuk nak main bola ke apa, tak ada kan. So InsyaAllah kita luangkan masa kita untuk ilmu-ilmu ini. InsyaAllah ilmu tu sendiri akan melekat dekat hati kita kan. Sebab tadi ingat tak, ada satu sentence yang Ana baca kan, ilmu tu tak akan datang dekat kita, kita sendiri kena cari ilmu tersebut. Okay, so insyaAllah Ana doakan supaya kita semua menjadi seorang penuntut ilmu yang diberkati oleh Allah kan. Penuntut ilmu yang sentiasa berterima kasih kepada para guru kita yang dah spend banyak masa untuk kita, untuk cari ilmu kan, supaya kita ni jadi manusia kan. Bukan sahaja seorang student tapi menjadi seorang manusia. Okay, so insyaAllah sampai sini sahaja perkongsian Hana. Kita jumpa lagi pada hari esok. Yang baik adalah daripada Allah semata, Allah semata, dan yang buruk, yang nampak kelemahan itu adalah daripada diri Hana sendiri. Okay, so insyaAllah Hana akhiri pada hari ini. Okay, sebelum tu Hana nak ajar ramai-ramai untuk follow kita punya Instagram. Okay, lagi satu, which is Arahi Hijrah Global Sinar Berhad. Okay, boleh follow kita punya Telegram juga, Arahi Hijrah Global Sinar Berhad, dan juga boleh subscribe kita punya YouTube channel Arahi Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, so insyaAllah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.